peristiwa pertama yang kau lalui kat kedai vape tu? Soalan kau tadi pengalaman pertama. Pengalaman pertama, peristiwa pertama. Seram. Kau seram ke dah? Oh, seram. Pengalaman pertama yang first time lah, bila kau tak tahu apa-apa kan, sebab kau tak tahu cerita sebab tu. First kali kau kena macam tu. Mana aku tengah semput. Evi. Pengalaman pertama, masa tu memang baru lepas kena vaksin. Jangan. Dia memang tak sihat lah. Masa tu dia tak berapa sihat lah. Ya, aku bukan anti-vax. Okay, faham. Dia baru lepas vaksin, dia balik, dia macam tak berapa sihat lah. Tapi dia terus datang kedai lah Kerja rajin. untuk tidur. Okay. Tak apa, faham kan, vaksin semua je tu. Tapi dia balik itu dalam keadaan yang memang dah nak demam, yang seram sejuk. Dah macam muka dah pucat tau. Dia memang tak sihat dah masa tu kan. Dah terus macam on the spot, dah terus kena. Tu. Bibir dia dah pucat gila lah masa tu. Dengan kena hujan lagi, Terkejut. badan terkejut. Masa kawan kita orang datang lah masa tu Balkis tak ada. Balkis tak ada masa tu. Kawan kita orang yang lain ada datang untuk lepak lah, bawa makanan semua apa kan. Tiba-tiba memang macam pelik gila tau dia tu. Muka dia macam pelik, yang macam pelik lah. Senang cerita pelik. Dia macam tak tentu arah, tapi dia tak sedar benda tu. Dia macam tak tentu arah apa semua ni kan. Lepas tu tiba-tiba dia macam angin tau. Dia macam angin lagi. Apa benda siut, dia cakap. Apa benda ni siapa bunyi train ni apa semua. Tiba-tiba aku dengan kawan aku yang lagi seorang tu dah pandang lah macam. Tapi tak cakap lagi, kita orang diam. Lepas tu tengah borak-borak, dia berkerut. Lepas tu dia cakap lagi sekali, aku tak boleh lah, semak lah bunyi train ni. Asal aku dah macam, aku dah tak senang lah cakap, kau dengar bunyi train apa ni main daripada tadi? Kat tu kan. Kau tak dengar bunyi train tu, bising gila kot, dah 2-3 kali lah lalu. Aku dengan kawan aku dah siapa benda siut dia ni. Itu memang kau dengar, kau seorang kan dengar kan? Dia seorang yang dengar bunyi train tu. Tapi memang ada Memang ada train station dekat situ, tapi tak ada bunyi pun. Tak ada train lalu pun masa tu. Kalau ada train lalu pun tak adalah kuat yang macam membuatkan kita akan annoyed dengan benda tu. Tak. Dia tiba-tiba macam dia panas tau terus. Masa tu dia dah terus panas. Lepas tu dia dah macam dah angin. Lepas aku tegur tu dia lagi angin. Dia terus macam badan dia terus tegak macam tu. Dia cakap, aku dah panas lah ni. Dia macam tu. Dia start macam tu, aku dah panas ni. Aku dah tengah tak sihat. Dia cakap sorang-sorang lah masa tu. Aku dah tengah tak sihat. Time-time ni kau nak kacau aku. Tiba-tiba dengar bunyi geruk-geruk. Pada atas ke macam ni? Daripada atas, belakang kat toilet. Geruk-geruk macam tu. Tapak kaki ke? Macam ada orang berlari ke benda jatuh macam tu lah. Masa tu aku meremang je kita. Betul lah. Lepas tu dia gelak lah. Lepas dia dah marah tu tiba dia gelak. See? Dia kacau kita. Tu kau sedar kan? Aku sedar. Tapi dia macam tak sedar lah. Tapi dia tahu benda tu. Dalam marah tadi macam dia kacau kita Afi. Dia dah tak senang ni. Dia senyum. Kalau korang kat situ korang rasa apa? Tak siau. Kalau memen dia benda gitu, dia tak cakap, dia senyum. Betul, kalau dia senyum tu, dia cuit dia senyum tu, aku dah faham lah. Boleh tahan lah? Memang ke? Boleh tahan ke? Dia mata dia kan nampak tak nampak kan. Kalau dia pandang kita, mata dia kecil kan. Bayangkan dia pandang kat belakang macam tu. Lepas tu dia senyum. Lepas tu dia macam, benda ni dah kacau kita Afi. Macam, kau ni betul. Cakap, kau ni cakap je lah benda tu ada, tak payah nak cakap macam ni. Seram gila Masa tu masing-masing dah macam yang kawan kita orang ni sangat skeptikal orangnya. Dia tak percaya benda-benda macam tu. Dan dia tak pernah mengalami. Dan dia kata selagi dia tak alami, pada dia benda tu tak ada lah. Kan? Bila dia dah kena macam tu, member pun dah macam, jom kita balik. Masa tu Hei. Macam mana kan? Tu memang first kali lah. Tapi masa tu antara yang first lah. Tapi masa tu memang kau tengah sakit lah, macam tak sihat lah. Yelah vaksin kan. Tak tahu aku terlebih dos je. Okay.
Lanjut lah, kita lanjutkan. Paling seramnya. Tu pun tu sedap, tu consider sedap. Tu first Tu yang first. ni. Oh, tu Itu memang first. paling seram aku rasa. Dia memang dah Kan bagi. lagi seram. Lepas-lepas tu ada lagi lah. Lepas tu Bakis lah. Banyak tu. Yang kau rasa paling seram? Dia tengah berak, ada orang kat atas tengah tengok Oi, dia. musibat. Tak adalah tengah berak. Kau beragak lah berak Dalam aku. toilet kan? Aku dalam toilet kan. Aku ni jenis yang aku tak nampak tau. Tapi aku boleh rasa. Boleh rasa. Dan aku tahu kat mana spot tu. Lepas tu aku macam, aku baru masuk kan. Aku macam ada benda per hati aku. Lepas tu aku macam duduk aku pandang atas. Aku terus Apa tu? aku menyelesaikan urusan-urusan di dalam toilet tu cepat-cepat. Aku keluar. Tak, aku cakap, pasal tirong lah cakap dia kan. Aku macam dia orang pandang lah dekat atas. Sebab dia dekat belakang tu hutan dan toilet tu memang dekat belakang hutan kan. Kat belakang tu. So aku macam ada something wrong lah. Lepas tu itu satu hal. Lepas tu tengah lepak atas sofa ni kat belakang depan ni ada rak letak semua pot apa semua apa flavor apa semua kan. Aku rasa macam ada benda dekat kaunter depan tu macam ni lah. 2-3 kali aku macam tengah borak, aku memang suka duduk situ facing situ kan. Lepas tu aku macam mana buat bodoh lagi. Buat bodoh lagi. Dia macam cakap, "Man, aku rasa dia macam dekat situ lah. Man, dia jenguk-jenguk." Mana? Tu lah, situ lah. Aku cakap situ lah. Lepas tu cakap, biar dia, biar lagi. Kadang-kadang kita orang tengah, aku buat satu kursi untuk L sini tau. Aku duduk sini pintu nak pergi ke kitchen belakang lah. Aku nampak dia menjenguk kat pintu macam tu. Jelas lah. Figure macam sekali ni. memang nampak ah. Aku bila aku pandang tu nampak tu, bila aku macam pandang sikit dah tak ada. Sebab kalau kita mana ada kita pandang tengok tak ada kan. Macam nak benda tu kan. So bila pandang sekali hilang. Jadi aku rasa masa dekat sana aku rasa kita tiga tak pernah kena sekali lah. Tak pernah. Dia selalunya aku Seorang different. ni. Sebab yang banyak kita lepas sekali macam bulan puasa. Bulan puasa masa tu masa kita berniaga. Masa tu tak adalah. Aku boleh tidur sorang-sorang kat kedai tu. Buat editing. Yang tak kunjung tiba. Yang tak kunjung tiba. Macam tapi kita nak keluar pada kedai tu pun pelik kan. Dia banyak lah benda-benda yang kurang senang jadi kat situ sana. Bila Tapi aku tak tahulah aku je ke ataupun korang kat kedai tu dia macam ada satu bau. betul Dia ada satu bau macam bau bangkai. Kita orang cari tau bau bangkai Tak tu. jumpa. Sebab dia tak ada ceiling tau. Yang macam kita ada tempat kosong ke yang kita ni macam rumah kan ada ceiling kot, ada tikus mati ke burung yang mati kat atas. Ni tak ada ceiling tau. Dia betul-betul bentuk atap itu. Kita orang mencari bau tu kat mana. Dia macam bau bangkai mati. Bau dia pekat betul. Memang Tapi tak hari-hari nampak. bau. Kita orang bau tapi kita macam kita orang dah buang sampah, bau juga lagi. Macam daripada mana bau ni sebenarnya? Tapi aku tak nak cakap kat siapa lah. Tapi macam mungkin sebab kita berniaga. Aku fikir macam tu je. Tapi untuk minyak menggoreng bau macam tu mustahil lah. Tapi dia bau yang memang bau tengik, bau bangkai tau. Kita macam bau bangkai tikus, bangkai binatang yang mati tak tahu. Ini bau dia memang spray Kau macam mana pun kau lah. Kau tu. Memang kau. aku boleh cakap kedai tu bad luck lah. Sebab sale RM10 Sweet. RM20 Kedai tu sui. betul tu RM50 RM10 balik kadang tak ada sale langsung. Tak tahu lah benda silapnya dekat mana. Tapi yang part yang nak keluar barang, tiba-tiba kita pergi kedai tu, tiba-tiba kan tak ada pintu, tak terbuka, dia tak ada kawasan yang boleh binatang lalu masuk tau. Tiba-tiba ada apa burung, ada kau tahu ada sarang lebah kat atas tiba. Ada daun. Dekat sarang lebah kat atas pun tak ada daun. Kalau ada lubang, Mana kalau datang? hujan, mestilah daripada awal kita orang dah tahu kan ada lubang kat situ Ini kan. tak ada. Ha. Sebelum tu tak Daun- ada daun tak ni ada dah. daun kering. Daun krim sepah banyak. Masa dah lama tinggal. Masa dah terlampau lama tinggal. Kalau betul lah daun tu boleh masuk, dari first kita kat situ, bila buka kedai masuk mesti akan daun juga kan. Ni dah Ini tak ada. Ni baru pasal. Nak, diorang nak barang kita datang nak ambil, tengok dekat atas ada sawang yang tak tahu sawang macam rumah tinggal 10 tahun
memang sawang teruk, ada daun dekat atas, ada daun sepak-sepak kat bawah. Aku terfikir juga sebab Multiverse. kau masuk kat mana pun tak tahu. Tak tahu masuk kat mana. Memang tak ada mana ruang, dia masuk, memang tak ada aku ruang boleh tau. bumbung tak bocor. Sebab kalau nak pergi ke belakang tu ada 2 pintu nak kena jalan kan. Baru boleh masuk ke dalam. tu dia ada batu. Dia dah letak batu, pintu tu kat belah luar. Dia dah ada batu macam dia tinggikan lah kat situ. Tu Tapi celah boleh, kalau dia masuk ikut belakang, bilik yang belakang tu, dalam tak ada daun. Untuk sampai macam mana? Untuk sampai ke main room kat situ ada 3 pintu. Mistake sangat ni. Ada 3 Yang lagi pintu. best bangkai kucing. Bangkai kucing tu 3 Kucing ekor. lah, serius lah kucing. Kucing. Bangkai kucing tu 3 ekor, bangkai burung 2 ekor, 3 ekor. Celah mana Nampak masuk? banyak sia. Masa aku nak bersih tu, aku macam aku duk cari celah bedah mana dong masuk. Soalannya adakah sebenarnya bangkai tu dah ada kat situ, kita orang je yang tak nampak sebab kita orang baru. Kita orang meniaga dulu. Sebab pelik tau. Pelik. Bangkai tu kat depan toilet kan. Kat depan toilet, kat tempat kita letak barang-barang niaga kan. Dia ambil contoh pada senang lah. Aku bukan kena cakap kedai tu ada something ke apa. Ha. Bila kita orang meniaga ayam depan kedai, Ha. tak jalan babe. Tapi bila meniaga luar sikit Tepi daripada jalan kedai, raya. okey. Mungkin buatan lah. Tak tahu apa buatan. Tak Tapi tahu lah. dalam masa yang sama juga Kita kacau kawasan dia mungkin. Kedai sebelah Okey. ada akak Siam ni dia cakap lah, jumpa banyak duit shilling lah, jumpa tanah kubur kat rumah lah, apa benda lah. Even until now. Hari tu pergi beli kopok leko, akak tu cerita dan aku tengok tanah kubur. Dia benda macam tu Tanah kubur zaman dengan sekarang pun. abu mayat dekat depan kedai dia dah cuci tapi masih lagi ada. Putih-putih tu masih lagi ada orang letak. Tu Ya. tak tahu. Tak tahu lah impact dia dari situ ke. Mungkin kan. Sebab sampai sekarang pun Meniaga-meniaga punya ni pun Sebab masih mesti- gunakan mesti ada. Yang paling best lah, lepas kita nak keluar, kedai tu ada orang masuk. Kedai dia pun dah Tutup. tutup. Sendu. Hidup segar macam tak mahu. Dia dah macam memang tak ada orang datang dah kedai dia. Memang sebab sebenarnya kalau kita masa kita duduk situ nampak kedai tu memang nampak macam ada kedai lah. Tapi hari tu aku turun beli makan kat akak kan. Aku tengok kedai tu macam kedai tinggal yang dah lama tinggal. Macam tak terurus tau. Katanya akak tu kat sebelah ni masih lagi berniaga tapi macam ni lah, on off. Tapi macam nak tinggal, nampak macam dah lama tinggal. Itulah pun pelik juga. Memang suram yang berbeza. Sebelah kedai terang yang memang nampak kedai, sebelah tu nampak macam tinggal lama. kedai tinggal yang lama. 10 tahun ni. Even kedai bengkel motor kat sebelah tu pun tutup, mesti nampak kedai apa tu kedai. Nampak kedai. Yang tu memang nampak memang tak tahu macam orang tak gila. Dia yang paling best. Kau tanya aku pengalaman paling seram kan. 1:30 pagi orang datang ketuk cermin. Tu seram babe. Dan tu kau seorang ke apa? Ramai. Aku, Bakis, ada kawan lagi 2 orang. 1:30 pagi datang ketuk cermin. Tu seram. Penjaga udara. Seram. Tak terima. Seram. Dia ketuk Bagi cermin. sampai depan ni kan. Oh God. Polis baik. Ini bukan seram. 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 Kena saman. Dia Safman. Oh, yelah. 1:30 pagi dia tu PKP. Oh, Then seram. Aku dah tutup kedai selama ni tak pernah kena. Pernah sekali je. Itu pun Reduka lalu tanya aku tak tutup ke, cakap dah tutup dah. Cuma saya tutup cermin, tutup ni tinggalkan satu je buka kan, sebab motor kat luar kan. Depan lampu tutup. Dia tiba-tiba kali tu kena pula dengan IPD refill. Wah, aku sebut terus IPD refill tu. Assalamualaikum warahmatullahi Sembang-sembang tak? Buat lawak dengan polis tu, buat lawak tak? Saman jalan ke? Saman jalan tak? Jalan baik. Kalau tak saman seorang tau, seorang Dia satu. punca macam ni tau. Sebelum ni yang first kena tu, dia sebenarnya tak ada apa-apa tau. Bila yang seram yang terjadi itu, dia tegur. Duduk sini tak ada kena apa-apa ke? Kat belakang tu cakap, bang jangan cakap bang. Kalau abang cakap nanti takut ada. Start daripada tu lah. bermacam-macam Cerita-cerita tu keluar. So maksudnya tempat tu sendiri memang ada sejarah dia lah. Dan ada sejarah dia sebenarnya. Start daripada Kalau tu lah. nak kita pergi nanti. Boleh. Boleh pergi. Jadi Sebab Sebab start. tu sebelah sungai kan, dekat rumah.
Depan lah. Depan tu. Datang kan. So Hmm. dia senang cerita lepas kejadian tu, kita orang tak pernah tahu. Dia bila polis tanya, kau malam-malam tak takut dari sini? Belakang tempat Pada tegur tu. ha. Ha. Besok tu aku tanyalah jiran sebelah, bang, asal polis tanya macam tu lah? Oh tu lah, abang pun nak beritahu kau tanya. Polis tu dia macam bagi salam tau. Dia macam bagi salam untuk macam bagi tahu masa Untuk benda tu terus macam starting. okey, aku akan Aku dah diberi, dah diintroducekan kepada mereka. Jadi aku boleh buat keluarkan diri. Macam tu lah lebih kurang. So dia keluarkan diri tu bukan yang manja-manja, tak ada. Tak ada, dia terus bagi macam Oh, kau betul. terus. Dia terus tak bagi cerita terus. banyak. Oh, dia ada satu kes tu, kes yang sama, benda dia pernah jadi juga masa kat studio. Masa tu Efi tak ada. Aku Efi datang. Sebab aku nampak figure Efi dekat belakang tengah mencuci. Serius ah. Serius ah. Tak pernah tahu. Tapi si Efi ada? Tak ada. Serius ah. Aku nampak figure Efi. Masa tu aku baru bangun tidur. Aku budget, aku tengah tidur, Efi datang lah kot kan. Sebab kedai aku memang tak kunci. Masa tu memang tengah nak berniaga pergi malam lah kan. Macam kok orang datang kan. Aku tengah bangun, aku nampak lah dia perempuan tengah cuci bakar. Memang figure dia. Aku panggil tanya, okay tak apa, tengah masuk pinggan kot. Lama gila saya kat situ. Cakap apa benda kan. Aku diam, relax lagi. Aku kunci pintu depan. Aku buka pintu. Tengok dia kat situ lagi kan. Kau tahu tak? Kau nampak, memang kau nampak bini kau tegur lah. Figure lah. Tapi aku nampak belakang lah. So kau tahu tak, yang kita tempat kita letak barang Di sini. Tepung-tepung tu. kena kau ambil pelik usi tu, baling. Aku baling tu kena dinding lah. Benda tu macam tak ada apa-apa. Macam hologram lah. Dia macam sekarang aku baling, dia macam tak ada lah. Dia macam hilang lah. Macam dia macam tiba-tiba dia macam tu lah. Itu lagi seram kan. So benda tu juga yang sama jadi kat studio, kat bilik atas. So bilik atas tu, itu yang aku tegur. Aku cakap benda lah aku cakap kat dia masa tu. Kau bukan apa tak aku cakap tadi, kau bukan. Aku cakap apa, tempat kau bukan kat sini ke benda. Something lah aku cakap macam tu. Lepas tu lah jumpa lagi. Tapi sama yang aku jumpa dekat tu figure dia, tapi tak ada muka. Lepas tu yang second tu lah tengah basuh, cakap apa benda basuh lama sangat. Sebab yang dekat studio tu 2 orang. Kawan kita orang yang Din tu, kawan kita orang yang Din tu pun Selalu kena nampak selalu. benda yang sama jugalah. Dia kata macam nampak kau kat atas tengah berdiri. Dia cakap tu. Bagaimana bermula dan berakhir dia cerita kenapa dia orang selalu nampak aku tu. Mungkin tu lain kali kita boleh cerita lah. Sebab benda tu personal aku. So itu nanti kita Aku dah boleh tak cerita. risau kau datang awal lepas pagi memang tengah tidur. Siapa ni, betul ke tak? Sebab bila dia orang cerita macam ni, aku tak tahu nak figure out benda ni macam mana. Sebab dulu masa sekolah pun benda yang sama pernah jadi kat kawan aku. Aku tak datang sekolah waktu tu. Dan aku selalu datang sekolah memang dalam pukul 6.30 macam tu aku dah sampai sekolah. Sekolah mana aku tak akan bagi tahu lah, tapi kat tengah KL. Hari tu kebetulan memang aku tak datang sekolah. Lepas tu tiba-tiba kawan aku cakap, Efi dah sampai. Dia cerita balik dekat aku. Cakap, Efi dah sampai. Cakap tu. Apa, jom lah kita pergi makan dulu kat kantin. Tapi aku diam, menghadap dekat beranda yang tempat kita jalan kelas-kelas kat penjalan kaki tu lah kan. Aku tengah menghadap padang. Tapi aku tak ikat rambut masa tu, dia kata. Mungkin sebab belum start waktu persekolahan, aku biarlah dulu rambut aku kan. Dia kata dia tegur aku buat tak tahu. Lepas tu dia masuk dalam, dia keluar balik nak ajak aku pergi kantin, aku dah tak ada. Benda ni dah 2-3 kali berlaku di tahun yang berbeza. Kenapa? Tu nanti. Seram pun sebab aku tak ada experience lagi jumpa kan. Clone ke apa ke, tak ada lagi. Risau lah waktu dah sampai lagi kan.
Superman-nya. Jangan takut pula ya nak panggil saya lepas ni. Lepas ni kalau kau lama-lama studio ni kau nampak lah AP tengah cuci kat belakang ke, buat air ke. Tiba-tiba tengah main drum kat dalam. So tu sedikit banyak lah. Tu benda yang kau alami lah dekat studio, dekat kedai vape tu pun dia dah start sway lah. Aku kena compound hari Sabtu. Minggu depan. Minggu depan hari Selasa tu kena compound lagi sekali. First compound 5. Dapat kurang lah macam tu. Second compound 10 kan, mandatory ni compound. Berat. So aku dah cakap ni memang suwi. Memang start suwi kan. Tutup tu kedai tu. So Buluh tu lah kan. mengharapkan studio ni tak ada lah sampai suwi-suwi tu. Yang ni okay, kita kena okay. Right. Okay, pengalaman kau cik tu dia jumpa pintu. Tak ada. Dia macam tak ada lah, tak ada yang ada tu ada tapi tak ada macam korang mencerita ni. Dia kadang-kadang Seram kita tu. tak sedar benda tu ada, tapi dia tunggu sampai satu masa untuk trigger dia benda tu. Korang dulu sekolah asrama? Tak. Tak asrama. Asrama. Siapa duduk asrama mesti ada pengalaman. Ni paling seram dia dah cerita minggu lepas. Oi, seram. Kau nak dengar apa ni boleh? Lepas habis. Nak cerita sekarang ke? Boleh je sambung. Boleh kita buat kakak, tak ada masalah. Dia cuma tu lah. Kita kadang kita tak sedar keliling kita ada kan? Tapi Jangan sampai satu masa dia ada something triggered dia, jadi lah. Sama cakap studio, something triggered jadi. Pantai dalam something triggered jadi. Kat studio itu something triggered dah jadi kat studio bukan tak jadi. Cuma amaran kita orang boleh bagi adalah kalau one of kita ni lah dah tepuk, jom kita balik, jangan tanya kenapa. Jangan tanya, Afsal weh nak kenapa nak balik. Jangan. Ikut je. Balik. Orang kena malam lagi tanya. Jangan tanya kenapa nak balik. Afsal weh. Tak payah. Kalau Terus terang lah aku cakap ni manusia dulu memang saktikal ni. Ya ke? Dia macam ya ke? Tak ada. Betul. Sekarang tak ada ya ke? Sekali tepuk, tak payah tepuk. Pandang senyum, hilang. Tapi kalau nak cakap cerita, sebab aku duduk asrama kan dulu kan. Duduk asrama kat kampung. Okay? Duduk asrama dekat kampung. Sekolah tu sekolah kampung lah senang cerita. Dia bukan sekolah bandar, sekolah kampung. Aku sampai gagal nak cerita. Teruskan. Apa? Dia kena gangguan yang aku rasa itu gangguan pertama lah. Pada aku tu gangguan pertama yang aku nampak betul-betul depan. Gentle cakap, betul-betul depan. Memang Walaupun one-on-one lah. dia macam di sini. Kalau siapa yang pernah duduk asrama mesti tahu punya. Duduk asrama, pintu asrama pintu dam dia akan macam ada renggang kat bawah. Supaya kita boleh tahu ada pergerakan kat dalam. Aku tak tahu lah kalau asrama aku je, tapi pintu asrama aku dia akan ada renggang 1 inci macam tu. Memang boleh nampak orang punya kaki kalau berjalan. Satu malam tu aku adalah manusia yang bukanlah rajin, tapi pukul 3 pagi ustazah kata kan Afdal bangun untuk study kan. Kononnya lah kan. Masa tu benda masuk dalam kepala otak kan. Asyik aku bangun lah dengan kawan aku study. Tapi kawan aku macam tidur-tidur ayam macam tu. Lepas tu tiba-tiba aku tak pernah aku nampak ada guard kira meronda. Selalunya dia orang tak akan ronda dekat depan, dia orang akan ronda dekat blok macam belah belakang building. Dia orang tak akan meronda depan building belakang. Supaya ada pergerakan, budak-budak ni tak alert kan, dia orang akan lalu belakang. Dia orang tak akan lalu depan yang dekat pintu tu lah, tak akan lalu. So satu hari ni aku macam pelik tau. Ada tiba nampak macam ada guard suluh-suluh macam tu. Dan nampak lah ada lampu suluh-suluh. Lepas tu tiba-tiba pintu aku punya katil betul-betul menghadap pintu. Okay. Dia kan tingkap yang jenis dia lipat tu kan. Tingkap pintu, tingkap. So aku nampak ada guard tu lalu slow gila, pergerakan macam slow gila. Dia lalu dulu kat tingkap tu satu.
Yalah, pasal aku tengok lah lagi. Bila dia dah hilang daripada tingkap ni, kita akan rasa dia tengah melalui sini kan. Aku tak nampak kaki pun lalu. Aku tak nampak kaki lalu. Lepas tu tiba aku nampak dekat tingkap belah sini. Lepas tu dia berhenti. Lepas pintu pula. Tingkap yang lepas daripada pintu. Lepas tu dia berhenti. Lepas tu figure badan dia pusing sini. Menghadap kau. Okay. Aku terus tarik selimut. Tak cerita banyak. Campak aku ni buat LK kat tepi, aku terus. Buat LK. Bayang masa tu patah ke apa ke, aku cakap lantak kau lah kat situ. Aku Kau terus. seorang ni dah sedap. Aku seorang je sedar. Itu memang real yang aku cakap. Aku nampak benda tu masa tengah pandang aku. Lagi satu, masa tu aku dah pelik. Sebabnya kita punya guard perempuan, figure tu macam lelaki botak, tinggi. Okay, dan kalau nak cakap tak percaya lah, ambil contoh lah. Evi dah nampak, aku dah nampak. Engkau masa itu kau kena kuntilanak, kau nampak kan? So maknanya Jangan tak percaya. Dia dah. Percaya kita percaya kan benda tu ada. Memang ada Memang kan. ada apa, kita tahu. Jangan berani sangat, jangan takut sangat. Macam cakap kan. Dia selalu yang aku selalu pesan kat aku, dia aku sendiri kalau cakap, kalau nampak kan benda ni semua, Tuhan lah, Tuhan lah. Betul? Tuhan lah, tak ada benda lah. Lepas tu dia nak mati-mati lah. Padahal kita kalau boleh saya tak nak nampak jangan nampak belahan. Dia boleh nampak tapi jangan betul-betul face to face nya station lah. Habis aku nampak bayang pun aku cuak weh. Dia boleh lah wujud tapi jangan depan, betul depan. Jauh boleh, jauh sikit boleh. Dia memang dah macam tu, memang aku caw lah. Cakap banyak lah. Kadang tak dancau, dah rebah halu. Berangkat pun berangkat lah. Aduh. Dia macam-macam lah ni kalau Pengalaman sebenarnya banyak. Memang banyak. Terus terang boleh cakap banyak benda yang aku pernah alami lah. Especially duduk asrama. Selalu duduk asrama ni yang kadang-kadang terfikir banyak. dah kan tak pernah fikir kenapa lah benda jadi kat aku, tak minta pun. Ujian tu kira ujian kau. Jadi macam mana Ni kalau boleh tak nak nampak tu. Aku dapat rasa tak apa. Jangan nampak lah kalau boleh. Dia rasa pun dah penat kan. Kita rasa benda tu ada kat situ pun kita dah rasa penat. Dia lagi nampak. itulah aku cakap penat, kau malah nak melayan ke main. Dia ibaratnya macam kalau benda tu ada dekat situ, dia tarik kau punya energy tu. So dia jadi sepenat weh. Masa yang kita orang masa kita orang dekat dekat Ampang tu macam kita orang rasa kita orang drain tau. Padahal masa tu PKP, siapa je kerja? Tak ada kerja kan masa tu. Semua orang tak boleh nak keluar kerja kan. Tapi kita orang rasa sangat penat, yang penat tau badan kita orang. Yang boleh keluar kerja dia je. Siapa? Ni. Oh, Orang lain tak boleh nak keluar bekerja. Dia je boleh keluar bekerja. laki dengan sampuk lah. Mana dia? Live kita tengok laki dengan sampuk. Mana dia? Baca kan? Tak payah baca pun nampak. Okay, kalau tengok live mana tu? Kita ada pakai garam-garam ke, tiba-tiba melompat ada garam kat sebelah jual produk. Hey. Itulah sikit banyak cerita dia. Tak lah, mungkin korang ada cerita lagi best ke, korang boleh share dengan kita orang. Jadi guest pun boleh. So, tak apa, kita end dari sini dulu. Rasa pun dah penat lah. Sempuk pun ada, baki pun dah kena sampuk. So, kita relax chill. Kita jumpa lagi Mana? next week dalam Hantu Storytelling dia Esra TV.